Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi ditemui kelas pada hari ini. Saya Angelina dan saya Nasyaifani dan akan menemui Tuan Doktor pada pagi ini dengan topik kami pada hari ini yang dibincangkan iaitu ICT, Information and Communication Technology. Bagi soalan yang pertama, siapakah nama Encik? Siapakah nama Doktor? Okey, terima kasih sudi jemput saya untuk interview subjek etika. So, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Zamzuri Hamidun, ataupun kata apa, Dr. Zamzuri Hamidun lah. Dan saya sekarang ni 50, umur saya baru mencapai 50 pada awal bulan yang lepas. Selain itu, Encik Doktor berasal dari mana? Sedikit berkenaan diri saya berasal dari Pahang. Saya orang Pahang. Memang saya dilahirkan di Temerloh, dibesarkan di Maran dan sekarang bekerja di Pekan. Okay. And then saya kalau nak ikutkan daripada dulu, saya sedikit background tentang pendidikan saya belajar dulu di sekolah kampung. Ayah saya seorang penolong getah. Lepas tu saya belajar sekolah di kampung. Lepas tu saya belajar di Mesin Kuantan di Teluk Sisik, Jalawaka. Selepas tu saya melanjutkan pelajaran ke diploma ke JMI, Jerman Malaysia Institute dalam bidang teknikal lah. Kemudian saya mengambil ijazah di masa tu Kuito, College University Teknologi Tun Sing On. Sekarang ni UTHM. Dan saya buat master saya di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia tahun 2000. Lepas saya melanjutkan ke peringkat PhD di Toyohashi University of Japan selama 4 tahun, 2010 hingga 2014. Tapi kalau kita tengok perjalanan saya tidaklah sehebat orang lain lah. Yang mana saya sebenarnya lebih kepada struggler. Saya habis PN saya start bekerja, dan saya sambung diploma. Habis diploma saya bekerja kembali 2 tahun sebelum saya buat degree, bekerja. Dan masa kerja tu lah saya buat masters. Lepas tu saya sambung PhD. So bukan not a straight line lah. So agak lewat lah saya buat PhD by the age of 38. Dan saya dapat degree PhD pada umur 42 lah. 8 tahun lah saya dapat PhD. Okey, jadi berapa lamakah Encik sudah berkecimpung di dunia pekerjaan? Kalau campur-campur tolak semua, saya dah bekerja di industri selama lebih daripada 8 tahun. Bermula daripada Black Decker di Gebeng sebagai toolmaker. Terus saya bekerja sebagai operator mesin. Saya bermula daripada bawah, very low ranking. Operator mesin motor jet tu. Terus saya kerja sebagai CAD/CAM programmers, supervisor sehingga engineer sehingga kepada trainers lah. Dan nanti saya sebagai Profesor Madya di Universiti Malaysia Pahang. Dan saya masuk Universiti Malaysia Pahang ni 2007 sebagai pensyarah. Kemudian 2014 pulang daripada PhD sebagai pensyarah kanan. Dan 2021 saya sebagai Profesor Madya. Nanti dah berapa tahun, 15 tahun di UMP. So jumlah kerja semua dah lebih daripada 25 tahun. Okay, Doktor telah mengupas sedikit sebanyak tentang latar belakang tentang pendidikan, pencapaian dan anugerah yang telah disandang oleh beliau. So, soalan seterusnya, apakah harapan Doktor pada masa hadapan terhadap pembangunan Malaysia? Dari sudut pembangunan ataupun kemajuan. Saya bukan seorang ahli politik atau Pak Menteri lah atau populis. So kita sepatutnya mengharapkan pembangunan ni ada daripada berbagai sektor, berbagai area lah. Okay, yang infranya, yang stasiahnya, yang pendidikannya. Jadi kalau semuanya baik, semuanya okey, sepatutnya lah dia setaraf dengan negara maju lah. Sebab selama hidup saya 20 tahun ni saya dah pergi banyak negara, saya dah lihat kemajuan di tempat lain lah. Kalau negara mundur atau negara maju,
So ada banyak besar perbezaan, dan kita sekarang ni seolah-olah berada di tengah-tengah, dah agak lambatlah bergerak ke hadapan. Okay, kalau kita tengok kalau di negara-negara maju tu perkhidmatan hutan awam ni sangat pantas dan boleh mencapai ke semua tempat lah. Tapi saya fikir kalau contoh yang paling mudah lah, bagaimana kita berada di pekan menggunakan pengangkutan awam untuk ke Bentong lah contohnya. Kan dia tak jalan pulau-pulau, agak sukar lah. Kita daripada pekan ingin ke Kemaman, bandar sebelah Terengganu lah. So agak sukar lah, because tidak adanya pengangkutan awam dan awam lah. Okay, itu saya rasa Malaysia sedang bergerak ke arah tu lah. Kemajuan dalam bidang infrastruktur itu adalah penting untuk kita untuk maju ke depan. Sebab kebanyakan negara yang maju, pengangkutan awam mereka sangat efisien berbanding dengan negara-negara yang mundur. Dan rantaian highway lebuh raya itu pun agak kritikal bagi kita. Jadi saya rasa semuanya berharap kita membangun ke arah tu, membangun ke arah negara first class, negara maju. Jadi saya rasa nak bercakap lebih pun saya hanyalah pensyarah yang mengajar, saya bukan ahli politik atau menteri. Ya, okey. Kita teruskan dengan soalan yang terakhir. Itu jika doktor mempunyai masa lapang, apakah benda yang doktor selalu lakukan? Okey, dia berkaitan dengan hobi ni. Masa lapang ni sebenarnya hobi lah. So saya manusia ni di-evolve mengikut umur lah. Kalau ketika muda dulu saya bersukan main futsal semua. Tapi bila kita berubah, umur makin meningkat, kita akan semakin dekat dengan tanah lah. Hobi saya berkebun. Sebab this is normal lah untuk manusia, dia berubah sebab dia akan pulang ke tanah. So dia berubah. Saya suka berkebun. Even tadi sebelum dia datang pun tanya saya kat mana, saya masih di kebun. Saya ingat pukul 10 kan, pukul 9. So saya di kebun, saya ada di sini usahakan kebun kelapa lah, untuk isi masa lapang saya berpeluh-peluh. Saya minat dengan tanah. Saya mungkin agak pelik bila saya kata hobi saya menanam pokok bunga. Saya ada my garden kat rumah tu, pokok bunga tu kebanyakan saya yang tanam. So hobi saya membuat bonsai. Agak pelik lah sikit, hobi yang unik. Bolehlah follow Facebook saya dengan hobi saya. Okey, doktor telah menerangkan tentang latar belakang beliau, dan kita akan meneruskan dengan bahagian B. Kita teruskan dengan bahagian B dengan topik yang kita kupas pada pagi ini, iaitu ICT. Soalan pertama ialah, doktor, sejak kewujudan ICT, bagaimanakah ICT dapat merubah perkembangan atau pembangunan di Malaysia? ICT adalah yang didefinasi ICT adalah Information and Communication Technology juga. Sebelum itu kita bergerak ke belakang sikit. Sebelum adanya ICT, kita ada mula-mula dulu zaman sains dan teknologi. Di mana sains dan teknologi kuat, agak penting, kritikal. Itu zaman saya bersekolah dulu. Kemudian wujud pula yang kedua dipanggil zaman IT. Zaman IT, Information Technology. Macam mana itu adalah zaman pengenalan internet. Zaman internet yang pakai modem semua tu, kita perlu ke komputer lah. And then handphone start bermula lah zaman tu. Kemudian evolve sekali lagi kepada ICT. ICT ni lebih kepada zaman sebenarnya information dengan communication tu bergabung dalam satu teknologi dekat handphone, smartphone kita lah. Itu yang saya faham lah. ICT sini lebih kepada zaman social media, zaman sosmed, mana zaman orang boleh berhubung terus melalui handphone, melalui telefon tangan, yang mana boleh berkomunikasi dan boleh mendapat information di hujung jari. Okey, itu yang pertama lah. So bagaimana kita nak membangunkan ni. Yang paling penting sekali, again lah, benda ni lebih pada infra lah. Kita bercakap pasal perubahan daripada 2G, 3G, 4G dan sekarang ni 5G. Mungkin bagi mereka yang berada di bandar besar Putrajaya, Kuala Lumpur, Ipoh, Penang, JB tidak menjadi masalah lah untuk mendapatkan rangkaian 5G ni. Tapi bagi kita yang agak pendalaman, saya bercakap pasal pekan, mungkin ada kita daripada Tawau, daripada Menturu, daripada
agak pendalaman benda ni tak wujud lah. Even kalau kita menggunakan telefon DG kat sini pun kita tak ada line tu. So bila kita bercakap pasal ICT ni, sebenarnya lebih pembangunan infra tu lebih penting. Kita haruslah membangunkan infra. Sebelum ni kita tidak berasakan benda ni adalah kritikal. Tetapi bila berlakunya PKP yang mana semua orang kena online kelas, and then video semua, mereka yang berada di luar bandar tidak dapat menikmati pembelajaran yang sempurna disebabkan oleh ketiadaan infra, kemudahan rangkaian yang jelas, yang kuat lah. Saya rasa perlulah ditekankan kepada infra dahulu sebelum kita masuk kepada inti ni lah, masuk kepada bidang teknologi, sebelum di-apply kepada yang lain-lain supaya semua orang dapat rangkaian yang adil, bukan hanya mereka yang berada di bandar-bandar besar lah. Okay. So kemunduran ni akan terus berlaku, gap akan semakin besar jika tidak ada infra-infra macam ni lah. Okay. Saya rasa itu pasal saya untuk soalan ini. Jawapan yang ringkas dan padat. So, doktor telah membincangkan tentang merubah perkembangan atau kewujudan ICT di Malaysia. So, soalan seterusnya, bagaimanakah doktor dapat memberi cadangan tentang membangunkan platform ICT di Malaysia? Benda yang lebih kurang sama ni tadi, soalannya jawapannya lebih kepada pengetahuan, knowledge dengan kita punya pencapaian teknologi itu kepada seluruh golongan. Tapi kalau kita nak faham, kita punya nak membangunkan ni, dia lebih kepada device teknologis, harga, kos dan juga orang tu sendiri lah, siapa yang nak pakai. So orang, maksudnya yang menggunakan tu mestilah berpendidikan. Kita tak boleh, saya rasa kalau bagi kepada saya daripada kampung, saya rasa orang dekat kampung saya dia tak kisah pun bercakap pasal ICT, bercakap pasal apa pun ni. Tapi golongan muda di sana yang bawah 30, okey, yang lahir, yang wujud, yang banyak menggunakan ICT ni, mereka agak kritikal lah dengan kemajuan ni. So pembangunan kata human power, human resource ni lah yang diperlukan untuk mendidik mereka supaya dapat membawa ICT ke satu platform yang lebih tinggi, bukan sekadar pengguna lah. Kalau kita tengok sekarang anak-anak muda, remaja sini, kalau kita tengok even orang yang kanak-kanak kecil pun yang sekolah rendah, yang sekolah tadika pun, dia sangat well versed dengan penggunaan ni lah. Tapi penggunaan mereka lebih kepada YouTube, game kan. Jadi macam mana kita nak membangunkan konten tu, perlulah bertepatan dengan mereka semua. Segala peringkat umur tu sepatutnya ada konten yang berbeza. Okay, bagi orang yang agak berumur, mungkin information berkaitan dengan news, berita, semua tu perlu tepat dan cepat. Bagi yang bawah tu, konten yang ke arah pendidikan. Kalau kita tengok wujudnya platform-platform macam TikTok, macam IG, Insta kan, dan akan datang mungkin macam-macam lagi lah. Sebab benda ni semua dulu tak wujud. Jadi dengan adanya benda ni, kita boleh menggunakan untuk membangunkan konten-konten tu untuk mencapai target audience kita, target pengguna kita. So tak mudah lah, tapi ya, boleh dilakukan dan perlu dilakukan supaya tidak terbabas semakin jauh lah. Okay. Soalan seterusnya, adakah doktor sedar tentang kewujudan artificial intelligence di Malaysia? Dan apakah pendapat doktor tentang kewujudan artificial Malaysia? Artificial intelligence. AI ni sebenarnya dah lama. Dan bila kita bergerak ke arah IR 4.0, kita memasukkan IR 4.0 adalah industrial revolution lah. Yang mana kalau kita cakap dunia ni bergerak ke arah salah satu dia punya tiang dia, pilih dia adalah AI, artificial intelligence. So dia dah wujud berkurun lah, tapi sedang dipergalakkan disebabkan oleh perkembangan yang cepat ICT lah. So AI ni sebenarnya sangat membantu kita membuat keputusan kerana tidak bias lah. Dia mengumpulkan maklumat dan dia akan diagnose dengan algoritma yang tertentu, akan membantu kita buat keputusan yang tepat dan cepat. Tapi di samping itu perlu kepada
knowledge tadi, perlu kepada teknologi yang tepat penggunaan. Jangan sampai kita, sebab sebelum sekarang ni kita diprovok oleh movie-movie yang mana robot tu akan menguasai bumi, menguasai dunia kan, betul. Tapi sebenarnya ialah possibility is there lah. Tapi kita sebagai pengguna yang push AI ni ke depan, kita perlu berfikir macam mana nak memanfaatkan AI ni. Okey, contohnya kalau kat China kita tengok macam mana dia boleh create a software CCTV yang boleh detect muka orang kan, seluruh Beijing, seluruh Shanghai tu untuk mencari manusia tu pergerakan. Okay, macam mana dia pola, macam mana orang bergerak. Kalau kita selalu pakai Facebook, kalau kita selalu type pasal kasut, dia akan keluar iklan kasut kat kita. So ini adalah elemen-elemen AI yang telah dimasukkan. Kalau you bercakap, sebenarnya dia captures kita punya voice. Saya pernah bercakap pasal 3D printers, 3D scanners, tiba-tiba keluar iklan banyak-banyak. So dia create something untuk target market dia. Itu penggunaan sekarang ni. So mungkin teknologi itu dah berkembang jauh lah. Okay, kita sebagai pengguna kena aware lah perubahan ni. Tapi kita sepatutnya tidak sebagai pengguna sahajalah. Kita sebagai trendsetter lah. Kita sepatutnya sebagai pencetus teknologi tu, supaya penggunaan AI ni boleh memanfaatkan kepada kita ataupun lebih besar negara kita lah. Jangan sekadar menjadi pengguna di barisan akhir lah. End users tu betul kita akan jadi end user kepada produk orang lain, tapi biar orang lain menjadi end user kepada produk kita lah. So saya tak nafikan AI ni dia akan berkembang dengan cepat lah, akan datang. Jadi banyak benda-benda yang akan menggunakan AI lagi selepas ni. Okay, soalan seterusnya, pada tahun 2022 ini, firma Meta yang sebelumnya dipanggil sebagai Facebook telah memperkenalkan satu teknologi ataupun platform yang dikenali sebagai Metaverse. Metaverse merupakan satu alam digital maya. Pada pendapat doktor, apakah perspektif tentang kewujudan Metaverse tersebut? Metaverse ni sebenarnya saya tak berapa clear, tak berapa faham lah. Saya jawab daripada pemahaman saya lah. Metaverse ni baru saja diperkenalkan oleh Mark Zuckerberg. Metaverse dia adalah macam kita tengok movie Avatar lah kan. Dia lebih kurang macam tu. So saya suka membawa balik ke belakang. Ketika tu Tun Mahathir dan Menteri keempat kita, dia introduce wawasan 2020. Sekarang ni 2022 kan. Kalau you perasan 2020 tu, satu benda dikatakan paperless, dikatakan cashless. Okay, zaman saya sedang bersekolah, benda dia cakap ni kata tak payah duit, tak payah pakai duit, tak payah pakai kertas apa semua. 2020 benda tu berlaku, 2022 benda tu berlaku. Sekarang ni perkara ini secara meluas. Okay, kita ada cashless, kita ada apa? Contohnya kita ada touch and go, macam-macam GrabPay apa semua itu adalah tak payah duit, tak payah cash money lah. Kita of course ada duit lah yang tersimpan, tapi dia tak perlu membawa cash. Jadi kemudiannya paperless, semuanya kita sign digital sahaja. So benda ni diintroduce long time ago and then apply 2020. So begitu juga Metaverse ni akan diintroduksikan, dia akan secara perlahan akan diperluaskan, akan banyak digunakan. Mungkin 20 tahun akan datang, 2040, 2030, 2040. So kepada generasi muda, okay, macam orang yang berumur 20 tahun macam ni lah, kita korang sekarang ni, benda ni akan menjadi satu benda baru yang akan you all pakai. Tetapi kepada mereka yang sudah agak cemerlang macam saya ni, agak golden age 50, so agak tidak berapa apply lah. Sebab by another 20 years we become 70, so rasanya tak perlu sangat particular attention lah. So bagi generasi muda ini, pengetahuan dan penggunaan ni haruslah kata diperluaskan lah, digunakan. Sebab kalau sebenarnya kalau kita dia bergerak ke arah tu, yang mana wujudnya shopping kompleks yang secara virtual, okay, wujudnya wang, duit currency yang bukan lagi pakai US dollar, pakai ringgit, dia dah pakai macam crypto money
NFT dan sebagainya. So mungkin sekarang ni nilainya RM1, mungkin 20 tahun kan nilainya akan jadi 100. Maka pembelian penggunaan apa semua dah jadi online lah. Kalau dulu pembelian online ni agak sukar lah. Shopee Pay apa semua, Shopee Pay, Lazada, AliExpress, Alibaba, Amazon kan. Dia jadi sukar lah. Tapi benda ni bergerak ke arah tu lah. Kedai-kedai fizikal dah tak akan wujud lagi selepas ni. So harap online shopping, online ni hanya kaedah pembelian lah. Okey, kalau sekarang ni kalau kita nak beli makan pun semua dah ada GrabPay apa semua kan. So itu adalah permulaannya lah. So pengakhirannya nanti we can never imagine that. Okay, because saya bercerita long time ago 2020 dan 2040. So benda ni bergerak secara evolusi sedikit demi sedikit perubahan. Kita tengok pada Facebook, zaman saya dulu IRC. Zaman tu IRC, lepas tu ada Friendster. Zaman saya dulu lah. Sekarang ni Facebook zaman saya lagi lah. Tapi saya rasa kebanyakan anak muda sekarang ni dah tidak kepada Facebook, kepada IG Star kan, kepada TikTok, kepada Twitter. So platform-platform ni wujud selepas itu. Kita tak tahu selepas Twitter ni, selepas TikTok ni apa lagi platform yang akan diwujudkan, yang akan jadi popular. Walaupun banyak yang dah diperkenalkan lah. Tapi inilah perkara-perkara yang metaverse tadi. Okay? So itu adalah permulaannya lah. So pengakhirannya nanti we can never imagine that. Okay, because saya bercerita long time ago 2020 dan 2040. So benda ni bergerak secara evolusi sedikit demi sedikit perubahan. Kita tengok pada Facebook, zaman saya dulu IRC. Zaman tu IRC, lepas tu ada Friendster. Zaman saya dulu lah. Sekarang ni Facebook zaman saya lagi lah. Tapi saya rasa kebanyakan anak muda sekarang ni dah tidak kepada Facebook, kepada IG Star kan, kepada TikTok, kepada Twitter. So platform-platform ni wujud selepas itu. Kita tak tahu selepas Twitter ni, selepas TikTok ni apa lagi platform yang akan diwujudkan, yang akan jadi popular. Walaupun banyak yang dah diperkenalkan lah. Tapi inilah perkara-perkara yang metaverse tadi. Okay? So you can imagine that things will happen in future, and then you have to evolve dengan sistem, dengan kehidupannya. Okay? So by hook or by crook, dunia berubah. Things change. And then kalau kita tengok kenderaan pun macam tu kan. Kenderaan pun berubah daripada ICE, petrol kepada elektrik, kepada autonomous, kepada driverless. Mungkin akan datang pejam mata sampai, siapa tahu. Kan? Kalau dulu kita bercakap dengan telefon hanya mendengar suara, lepas tu kita boleh nampak muka. Sekarang ni sudah ada hologram. So akan datang, mana kita tahu, pijak sini sana sampai. Okay? Itu yang berlaku Isra' Mi'raj kan. Tapi it's possible nak berlaku fizikal macam tu kan. Tu saya bercakap benda yang saya kurang jelas lah. Tapi kami ada membincangkan lah isu-isu macam ni, perubahan lah. So untuk orang yang sudah berumur 50 ke atas ni agak ketinggalan lah metaverse, because mereka tidak akan mengalami budaya metaverse ni. So dia agak slowly berubah kepada generasi-generasi muda, especially korang yang berumur 20 ni. So yang bawah tu dia akan mengaplikan apa yang generasi umur 20 ni. Dia akan pencetus dan trendsetters. Okay, bagi saya ini permulaan bagi orang yang lahir pada tahun 2000 ni, millennium baby. Apa ni? Millennials. Millennial. Okay, soalan seterusnya ialah platform media sosial telah menjadi suatu alat gantian untuk berkomunikasi dengan rakan-rakan dan keluarga. Pada pendapat doktor, mengapakah ICT memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian? ICT ni again, satu information, kedua communication. Tapi kedua-dua itu adalah di smartphone kita. Okey, itu adalah device dia lah. Tapi action dia adalah communication. Kita boleh bercakap dan berkomunikasi. Dia sangat kritikal lah. Because sekarang ni kita boleh berkongsi aktiviti kita dengan seluruh masyarakat, seluruh dunia.
Itu yang besar, mereka yang aktif dalam sosial media, itulah yang dilakukan. Kebanyakan mereka mengambil peluang ataupun buat duit lah dengan perkara-perkara macam ni. Okay, macam mana jadi popular. Kalau kita tengok artis yang kurang followers, kurang dapat duit, kurang dapat offer. Itu contoh artis lah. Kalau kita bukan artis ni, at least kita berkomunikasi dengan keluarga kita. So kita update dia, memuat naik gambar-gambar aktiviti semua dengan gambar, dengan video kita, dan kita juga boleh buat live. So ini adalah bentuk komunikasi bentuk baru lah kan, yang wujud lately lah, yang mana kita ada handphone yang agak canggih, streaming yang laju, digital, and then kata tadi 4G rangkaian yang boleh memungkinkan perkara-perkara ini berlaku. Tapi dalam masa yang sama juga dia menjambatkan kita kurang je berkomunikasi secara live, secara fizikal, secara berdepan. Jadi kalau kita pergi, kata kalau sesi mengetel, sesi kita minum-minum borak dengan kawan, semua orang atas handphone. Kalau ketika kita berada berjauhan, kita bukan main aktif lagi WhatsApp dengan kawan kita. Tapi bila kita berdepan, perkara itu tak berlaku. Kita still dengan WhatsApp kita dengan orang yang lain, bukan orang di depan kita. Okey, seolah-olah kita terkongkong dengan cara berkomunikasi begini. Komunikasi kita adalah melalui teks, komunikasi kita adalah melalui voice note, melalui video. So ada baiknya, dan dia juga bergerak ke arah normal yang terkebelakang, yang mana kita berkongsi dengan device lebih daripada dengan human. Human touch sudah kurang. Okay, kita tidak pandai berbicara, kita tak pandai berkomunikasi, kita tidak ada human relation sesama kita. Itu yang penting. Okay, sebabnya kalau kita tengok, bila ada berlakunya satu kemalangan, kalau dulu kita orang akan berebut-rebut nak menyelamatkan mangsa, mengeluarkan. Sekarang ni orang berebut-rebut mengeluarkan telefon, rakam live mangsa tu, cerita kedua. Okay, ini berlaku betul. Kejadian yang betul. Kalau kita tengok keliling kan, kalau kita tengok ada sesuatu aksiden ke, yang pertama kita keluarkan adalah handphone kita, buat live di mana-mana. Bukan semua, saya rasa tak semua pun, 80-90% macam tu lah. Okey, saya tidak menafikan ada kebaikannya, tapi kita boleh mengubahnya sedikit untuk kebaikan kita manusia sejagat. Jangan jadi generasi yang akan datang tidak boleh bercakap terus. Will have a skills to communicate with others. Okay. Jadi, kabar media dapat disebarkan melalui surat kabar, majalah, radio, sosial media. Kini, terdapat sebaran berita palsu melalui platform sosial media macam Facebook, Instagram, WhatsApp. Pada pendapat doktor, bagaimanakah kita sebagai pengguna ICT yang bijak harus melakukan sesuatu untuk mengelakkan benda buruk ini terjadi? Penyebaran berita palsu. Berita palsu berlaku dalam dua hala kan? Satu yang menyebarkan, satu yang menerima. So menurut saya nak kata kepada yang menyebar lah. Yang menyebarkan berita palsu ni ada dua golongan. Satu yang memang berniat untuk menyebarkan berita palsu dengan objektif ataupun tujuan tertentu lah. Mungkin nak memburukkan seseorang, nak create chaos atau apa kan. Satu lagi orang yang menerima dan forward. Itu ada penyebar juga sebenarnya. Okay, dia tak kisah pun berita apa, dia tukang forward dia. Okay. Itu dua yang mula-mula. Dan penerima pun satu hal lah. So dia akan menerima, sebenarnya dia boleh tapis. Pertama tapisan adalah betul ke benda ni. So bila betul ke tak, dia start questioning lah the genuine of the news tu, and then dia akan buat counter check. Tapi tak beramai orang yang buat macam ni. Especially bila dapat forward. Contohnya saya dapat news, saya akan forwardkan kepada guru. Semua orang akan percaya sebab saya adalah lecturer kamu. Sepatutnya ada proses saya yang pergi check dulu tadi, betul ke tidak. So kita boleh menghalang. Saya tak nak menghalang yang mula-mula tadi. Orang yang create berita palsu tu agak sukar sebab mereka buat dengan niat. So yang kedua tadi, penyebar yang kedua tu boleh dihalang. Okay, so stop spread the news yang kita tak confirm. Contohnya macam kita kata hari raya hari Isnin, tak ada confirmation pun kan. Lepas tu
stok ni ada yang pihak yang mengatakan berita ini palsu, dan hari raya memang hari Senin tak palsu. Okey, itu satu hal lah. Lepas tu yang penerima, kita bagi penerima kita boleh menapis. Tapi menjadi isu juga macam mana kita nak tahu berita itu palsu atau tidak. So sepatutnya ada satu badan yang mengesahkan, ada berlaku lah, tapi tidak meluas lah kan. Contohnya akan berlaku gempa bumi di Malaysia besok pukul 8 pagi. Percaya atau tidak? Kan? Sepatutnya tak percaya lah. Tapi kita nak sahkan dengan badan yang mana? Sebab tidak ada badan yang mengesahkan benda ni. Dia tidak ada dalam kata meteorologi kita. Kalau di Japan dulu ada JMA. JMA itu sangat aktif lah. Tapi kita akan ada company macam ada agensi macam tu, tetapi tidak adanya bahagian yang menjawab sosmed ni, yang menjawab benda ni. Okey, ini adalah kata satu pusingan yang agak sukar lah berita palsu ni. Okey, pembuat berita palsu, penyebar dengan penerima. Tiga elemen sini perlu kepada pengesahan tu tadi. So di mana nak disahkan berita itu palsu atau tidak. Dengan mengadakan iklan, kalau tak pasti jangan kongsi, itu satu hal lah kan. Tapi kadang-kadang kita perlukan berita-berita macam ni lah, berita-berita yang disahkan. Kalau kita tunggu ada pihak yang mengesahkan, tak banyak berita kan. Berita sekarang ni di hujung jari, just petik dia jadi. Agak sukar untuk kita nak menapis ataupun nak menolak menafikan benda. Saya tak fikir benda ni boleh disekat. Walaupun kita beretika, ini benda ni akan still wujud. Kecuali kita ada very stringent enforcement. You sebar berita palsu, you jail. You sebar berita palsu, saman 5,000. Mungkin agak tegas. Walaupun kita ada itu, tapi enforcement kita tidak setegas itu. Pendapat saya, bagi saya agak slow lah, agak sukar lah nak push benda ni ke depan. Soalan yang seterusnya, pada pendapat doktor, adakah penggunaan ICT telah memberi kesan yang baik atau buruk kepada generasi ini? Saya rasa dua-dua lah. Kesan yang baik kalau kita menggunakan cara baik, kesan yang buruk kita menggunakan cara yang buruk. So kita perlu melihat daripada sudut penggunaan kita, betul atau tidak. Okey, saya rasa ramai daripada kita generasi muda yang menggunakan platform ini untuk bermain game. Mungkin main PUBG apa semua. Baiknya ada yang boleh sampai jadi world champion, dapat duit beratus ribu juara. Tapi ada yang membazir masa, main game 3-4 hari tanpa tidur. Dan sebabnya itu daripada sudut yang berbeza. Dan then kalau kita pada bawah lagi, kadang-kadang ada yang addicted to ICT. Tak dapat, tak boleh tantrum, mengamuk, menangis. Ada yang berjalan pun dah tak betul. Kita tengok berbagai jenis penyakit lah. Dan kalau kita pergi kepada yang penggunaan secara rasmi, dia adalah amat baik lah. Macam mana penyampaian maklumat itu amat cepat, pantas dan tepat lah. Tetapi ICT itu sentiasa berubah platformnya lah. Jadi kita perlu update lah. Kita tengok UMP sendiri, permulaan setup ni 20 tahun dahulu, ICT kita antara yang tercanggih lah. Tetapi selepas dia bergerak ni, so kita perlukan perubahan. Okay, kita punya platform software itu perlu berubah mengikut masa. Kalau tidak, kalau dulu email UMP, kita pakai email UMP punya server, tapi sekarang kita pakai Google punya server, lagi besar lagi ni. So benda tu berubah, ICT berubah sangat pantas. 3 tahun dulu punya teknologi yang sekarang ni adalah obsolete. Okay, so baik atau buruk itu adalah kita nak guna. Kalau kita guna handphone untuk apa? Okay, kita guna handphone kita untuk berkomunikasi, untuk belajar, is okay. Kita guna handphone kita untuk bermain game, terpulang masing-masing. So saya tak boleh nak kata benda ni baik atau buruk. Percentage dia sebenarnya macam mana kita menggunakan ni adalah critical issues lah. Okay? Bukan nak kata dia buruk, bukan nak kata dia baik, tetapi mencedok daripada kata-kata orang, users tu yang menentukan good or bad of that particular thing. Okay? Jadi semua tu bergantung pada diri kita masing-masing. Jadi baru-baru ini terdapat gerakan bagi meningkatkan kesedaran privasi kita. Kerana pada masa kini
Gadget kita dikatakan mengintip segala pergerakan kita. Seperti yang doktor ada katakan sebelumnya. Pada pendapat doktor, apakah cara untuk meningkatkan privasi? Ini pun tak tepat lah. Kalau faham adalah sebenarnya benda ini diambil dengan tujuan lah kan. Kita tak tahu dalam handphone kita tu apakah peranti, apakah alat yang guna untuk mengintip kita. Sebenarnya ada voice recording yang kita boleh dikesan lah. Okay, kalau setiap software tu dia akan tanya kita allow or not, location allow or not, our data allow or not, our camera allow or not, our mic. Kalau kita kata no, kita tak dapat software tu kan. So kat situ sebenarnya kita telah membenarkan apps tu menggunakan peranti di dalam handphone kita untuk mengintip kita secara tidak langsung. Okay, sama juga kalau kita pergi ke supermarket kan, nak cabutan bertuah apa semua, dia akan nak nama, lepas tu dia akan minta nombor telefon kita. So nombor telefon kita tu akan digunakan oleh mereka untuk menjual maklumat untuk menghantar kita kepada benda yang tak betul. Mungkin kita dapat email panggilan-panggilan daripada scammers kan. Mana scammers ni dapat nombor kita kan? Kita dapat daripada ejen-ejen insurans kan, mana dia dapat? Okay? So wujudnya orang-orang yang menjual maklumat kita ni melanggar privasi kita. So untuk kita boleh menjaga, tetapi kita kena aware that apakah limitation dia, setakat mana yang kita boleh jaga. Okay? So setakat mana orang boleh tahu. Sebab tu kalau boleh berkaitan dengan maklumat IC tu, kad pengenalan, alamat rumah dan beberapa perkara yang agak penting tu, kalau tulis tu jangan tulis penuh. Kalau saya nombor telefon saya akan tulis 01222200746. Sebenarnya nombor tu hanya 6 nombor, bukan 7 nombor. Saya tak tulis penuh. Kalau dia ada nombor, so kat situ dia tidak dapat kontak saya. Tapi benda ni sebenarnya kadang-kadang kita beringat, kadang-kadang kita terlepas. Jadi kita perlu berwaspada apa yang kita bagi sebenarnya. Seterusnya, pada pendapat doktor, apakah inisiatif yang efektif yang boleh dilakukan oleh kerajaan untuk mendidik warga negara Malaysia agar menggunakan platform media sosial dengan berhemat dan beradil? Okey, sebenarnya benda ni tak berlaku lagi lah dekat kita. Kalau kita tengok, kita tidak ada pun silibus berkaitan dengan sosial media, sama ada di peringkat universiti, di peringkat sekolah menengah ataupun sekolah rendah kan. Kita tidak ada satu pun topik yang agak penting yang berubah mengikut masa kan. Okay, mungkin di universiti wujudnya macam subjek ni lah, etika ni, yang mana sepatutnya dia boleh membentuk, memberi pengawasan ataupun memberi kesedaran berkaitan kepentingan benda-benda. So again, efektifnya adalah melalui pendidikan, melalui pengetahuan, knowledge. Okay, jika kita boleh memberi generasi yang ke bawah tu knowledge yang betul, yang tepat tentang penggunaan ICT, insyaAllah benda akan improve lah. Kalau kita tengok negara maju lah, macam certain macam di Japan sendiri. Di Japan, saya buat PhD di Japan dah 3 tahun setengah. Anak-anak kecil tidak diberi handphone. Handphone hanya boleh call saja, tidak ada smartphone. Mereka tidak addicted kepada apa-apa macam yang kita. Jadi saya tak tahu, kita adik-adik kalau macam saya, anak-anak buah saya semua diberi handphone lah. Kecil-kecil lagi dah ada handphone, dah boleh main game, boleh ni kan. Tapi anak-anak di Jepun tidak ada benda-benda macam ni. Okay? Tidak ada iPad, tidak ada skrin. Mereka hanya tengok movie, tengok TV lah, Ampamang ke, Ultraman ke kan. Ini adalah di sini kita boleh mengawal konten-konten dalam tu. Kalau kita bagi mereka handphone, dia tak boleh kawal konten. Okay? Okay? So berbalik kepada apa yang kita feed dia tu, secara efektifnya apa yang kita bagi tu, itulah yang mereka dapat. Jika tidak ada kawalan di situ, agak sukar. Dan sekarang ni kawalan ni tidak berlaku lah. Even parents sendiri pun bagi benda-benda macam tu. Takkan kita kat sekolah mengajar pun, tapi kat rumah benda ni berlaku. Sebagai contohnya, saya rasa you all baru keluar daripada matrik kan. Kat matrik boleh bawa handphone tak? Dekat sekolah tak boleh kan. So this is something yang tiba-tiba berubah kan. So tapi di rumah boleh tak pakai handphone? Boleh kan.
Jadi apa yang cuba diterapkan di sekolah tu, tetapi kat rumah boleh. Jadi isu lah. So bukan kata tidak boleh, dia kata boleh ke, tetapi bagaimana kita nak implement. Sebab ini adalah benda yang tak boleh dikawal lah. Kalau dulu konten dalam TV kita ada Badan Penapisan Negara kan, Badan Penapisan Negara tu, semua konten ditapis lah, hasutan tu macam-macam lah. Tapi sekarang ni dah kata almost impossible. So efektif way adalah dengan mendidik lah, mendidik dan terdidik. Adakah perkembangan ICT menjadi beban kepada pekerja lama yang belum menyesuaikan diri dalam dunia teknologi baru, terutamanya dalam alam pekerjaan? Apakah nasihat doktor bagi individu tersebut? Saya rasa bagi yang bekerja lah, ICT sebenarnya tidak berubah, dia berubah tidak secara drastik, dia berubah secara evolution. Contohnya kalau dalam menaik tu, dia dulu kita menaik menggunakan typewriters, kemudian dia berubah kepada kita menggunakan WordStar, pakai komputer lah sama dengan typewriters. Lepas tu dia berubah kepada Windows, Word, Microsoft, sekarang ni dah macam Google Word tu semua kan. Itu daripada word processing dalam bidang kerja, penggunaan ICT, pengisian orang. Sebenarnya setiap kali benda tu berubah, satu training yang diberi lah. Mungkin kalau 20 tahun dulu kerja tu sudah berumur 40 tahun, so sekarang sepatutnya dia dah pension lah. So dia tidak, sebenarnya berubah sepanjang zaman dia bekerja tu, dia perlu berubah. Dia tak boleh stagnan. Dia kalau dia kerja dalam bidang yang memerlukan perubahan, dia perlu berubah. Contohnya kalau kita, contoh paling senang lah, orang kerja mesin rumput. Kalau dulu dia kerja mesin rumput menggunakan mesin tangan, kemudian ada traktor, so dia perlu berubah. Okay? Kalau orang bekerja programmer, kalau dulu dia memakai, zaman saya dulu Fortran, zaman sekarang C++, so mereka perlu berubah. So akan datang apa lagi? So ini adalah perubahan yang perlu. Kalau kita bekerja di kilang, zaman dulu kilang menggunakan manual handling, sekarang menggunakan automation, menggunakan robotik. Okay? So kalau kita mahu berada di landasan tu, kita sendiri kena berubah. Kita tak boleh mengatakan aku tak boleh berubah, sistem kena ikut aku, tak boleh. Sebab dunia itu berubah secara perlahan, dia evolve. Kalau kita balik kampung pun sama juga, dulu tak ada kereta, sekarang ni kalau tengok semua orang dah naik kereta. So kita perlu berubah. Orang lain, kenapa saya bagi kronologi? Kerana bila kita berkenderaan, kita lagi cepat, lagi pantas. Takkan kita masih lagi nak berpasikal. Okay, untuk dari lokasi A ke lokasi B, so kita kena start berubah lah dengan kepantasan dunia yang agak laju lah. Tak boleh kita just stay selesa di kedudukan kita. Kita kena keluar daripada comfort zone kita. Okay? Saja. Terima kasih doktor kerana sudi meluangkan masa. Okay, terima kasih.